我们先一起读经。 Mari kita terlebih dulu membaca firman Tuhan. 因为时间的缘故，我们今天只用中文读经。 Karena keterbatasan waktu, kita hanya akan membaca dalam bahasa Mandarin. 如果大家带了自己的印尼文圣经，可以打开诗篇51篇。 Kalau ada yang membawa Alkitab, yang untuk bahasa Indonesia bisa membuka dan membaca sendiri. Mazmur pasal 51. 我来读，大家听。神啊，求你按你的慈爱恩待我，按你丰盛的怜悯涂去我的过犯。求你将我的罪孽洗涤净尽，解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备的时候显为公义，判断的时候显为清白。看哪，我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。你所喜爱的是内心的诚实，求你在我隐秘处使我得智慧。求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。求你转脸不看我的罪，涂去我一切的罪孽。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。求你使我重得救恩之乐，以乐意的灵来扶持我。我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。神啊，你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就高唱你的公义。主啊，求你使我的嘴唇张开，我的口就传扬赞美你的话。你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。燔祭你也不喜悦。神所要的祭就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。求你随你的美意善待西安，建造耶路撒冷的城墙。那时你必喜爱公义的祭和燔祭，全牲的燔祭。那时人必将公牛献在你坛上。教会给我的题目叫做摘掉面具。 Tema yang diberikan dari gereja kepada saya adalah tanpa topeng atau melepas topeng. 另外一个翻译也就是活出真实的自己。 Atau dengan terjemahan lainnya adalah hidup seadanya di hadapan Tuhan. 意思是真诚无伪。 Dengan kata lain, tulus dan sungguh-sungguh. 这个题目呢，使我想起了我们中国人的川剧变脸。 Tema ini mengingatkan saya akan suatu seni di dalam Tiongkok, yaitu seni mengubah wajah. 当我们中国的古人面对那些猛兽或者是鬼怪的时候， Pada saat zaman dulu orang-orang di sana menghadapi binatang buas ataupun makhluk halus, 他们会在脸上涂抹绘制夸张的图案。 mereka akan menggambar pada muka mereka gambar-gambar yang agak nyentrik. 目的是吓退敌人。 Tujuannya adalah supaya menakut-nakuti musuh. 后来呢，这种脸谱的变化就被引用到戏剧的里边。 Selanjutnya seni menggambar wajah ini kemudian dimasukkan ke dalam seni opera. 红脸代表着忠义， Merah, warna merah itu berarti menandakan kesetiaan. 白脸代表着奸诈， Putih menggambarkan kecurangan. 黑脸代表刚正。 Sedangkan warna hitam melambangkan sikap yang lurus. 后来随着表演戏剧的发展，
Kemudian seiring dengan perkembangan seni opera, 人物快速的变脸， orang makin lama tahu gimana seni untuk dengan cepat mengubah wajah ini. 体现了情绪的变化和性格的变化。 Untuk menggambarkan satu perubahan emosi ataupun karakter. 戴上面具， Memakai topeng, 就意味着我们成为了剧中的角色。 itu berarti menandakan bahwa kita sedang menjalankan satu peran. 而摘掉面具， Sedangkan melepas topeng, 就意味着演出的结束。 itu berarti berakhirnya suatu acting. 演员从面具的背后走到面具的前面。 Sedangkan aktor berjalan berproses dari sebelum di balik topeng menjadi di hadapan topeng. 然而，随着现代社会的变化， Tetapi seiring dengan perkembangan sosial, 人们开始用戏剧理论去看待我们身边的人。 orang berusaha untuk memakai teori opera ini untuk memperhatikan manusia. 人和人的关系呢，就像一场表演。 Hubungan antara orang dengan sesama itu ibarat sebuah pertunjukan. 每个人为了维持社会的关系， Tiap orang demi menjaga hubungan dengan sesamanya, 他们就戴上符合自己身份的面具。 mereka kemudian memakai topeng yang sesuai dengan identitas mereka. 而这个时候呢，摘下面具， Kemudian pada saat ini kalau melepas topeng, 就意味着一个人卸去了社会对他的一个价值的评价。 itu ibaratnya melepaskan penilaian masyarakat terhadap dirinya. 表现的是一个人最放松、最没有压力的状态。 Itu adalah kondisi di mana orang paling rileks. 而到了心理学的领域呢， Kemudian kalau kita masuk ke dalam ilmu psikologi, 面具不再是戴在脸上的， topeng itu bukan hanya dipakai di depan wajah, pada wajah, 而是长在我们的心里边。 tetapi tumbuh di dalam hati kita. 每个人都戴着属于自己的面具， Tiap orang memakai topengnya sendiri-sendiri. 像一个演员一样表演在别人的面前， Seperti seorang aktor yang sedang berakting di hadapan orang banyak. 扮演了一个别人眼中完美的假我。 Untuk memberikan satu pertunjukan di hadapan orang banyak. 因此，摘掉面具就意味着我们不再在别人的面前伪装， Oleh sebab itu, kalau melepaskan topeng itu berarti kita tidak lagi berakting di hadapan orang banyak. 不再害怕被别人批评， Kita tidak takut dikritik oleh orang. 而是活出一个真实的自己。 Tetapi kita sedang hidup sebagaimana kita adanya. 那因此呢，在信仰的世界里边， Oleh sebab itu, di dalam dunia iman, 其实很多的基督徒也是戴着面具活在上帝的面前。 ada juga banyak orang-orang Kristen yang di hadapan Tuhan memakai topeng. 在我们刚刚所读的经文诗篇51篇中， Dalam nats yang tadi kita baca di Mazmur pasal ke-51, 那是大卫的训诲诗。 itu adalah Mazmur dari Daud. 他的小字的部分交代了这个诗篇的背景，交代了这个诗篇的故事。它上 Di 面 dalamnya ada kisah yang dialami oleh Daud. 大卫与88同房以后， Setelah Raja Daud tidur dengan Batsheba, 他犯了奸淫的罪以后， setelah dia melakukan dosa perzinahan, 先知拿单来责备他， Nabi Nathan datang untuk menegur dia. 他写了诗篇51篇。 Lalu dia menulis Mazmur ini, Mazmur 51. 因此呢，我们今天要从大卫的故事中 Oleh sebab itu pada saat ini kita mau belajar dari kisah Daud ini 来看大卫作为一个完美君王的形象。 untuk melihat Raja Daud yang sempurna ini. 他是一步一步的戴上面具，又是如何取下他的面具。 Dia selangkah demi selangkah memakai topeng, tapi kemudian dia juga melepas topengnya. 那首先我们来看大卫的面具是如何戴上的。
Pertama kita melihat bagaimana Raja Daud memakai topengnya. 圣经在撒母耳记下的11章有交代， Di dalam Samuel pertama pasal yang ke-11, 他说撒母耳记下的11章1节， 2 Samuel maksud saya yang pasal 11 ayat pertama. 里边交代说，过了1年，到列王出战的时候，大卫派遣他的元帅约押去征战，而他没有出去，住在了耶路撒冷。 Dikatakan bahwa pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon, mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. 圣经交代，原来到征战的时候，大卫应当去征战的。 Seharusnya pada saat berperang itu Raja Daud juga ikut maju. 但是他却没有出去，住在了耶路撒冷。 Tetapi pada saat itu Raja Daud tidak maju, tapi tinggal di Yerusalem. 所以弟兄姊妹，属灵的懈怠往往是我们失去警醒的时候产生的。 Oleh sebab itu, kemalasan rohani itu bisa menyebabkan 产生了一种警醒，失去警醒的心。 menyebabkan kita kehilangan kewaspadaan. 那因此呢，也就在这种的情况下，仇敌就打开了诱惑的门给了大卫。 Dan pada saat ini si musuh membuka pintu godaan kepada Daud. 所以在外面的将士为以色列征战的时候，大卫做了什么呢？ Jadi pada saat Israel sedang maju berperang, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? 大卫有一天睡到了太阳平西啊。 Ada suatu saat Daud tidur sampai menjelang matahari terbenam. 太阳平西呢，就意味着差不多太阳快要落山了。 Ya, pada waktu petang, 大卫才从他的床上起来。 dia bangun dari tempat tidurnya. 因此，当他从床上起来之后，无所事事，就在他的宫殿里边游走。 Setelah dia bangun tidak ada kerjaan, lalu dia jalan-jalan di istananya. 他看到了一个美丽的场景， Dia melihat sebuah pemandangan yang indah 也是极具诱惑力的场景。 dan yang penuh godaan. 有一个美貌的妇人在他的家里边在沐浴。 Ada seorang wanita cantik yang di dekat sana sedang mandi. 我们不知道那个女人为何洗澡的时候会被大卫所看到。 Kita tidak tahu bagaimana wanita yang sedang mandi itu bisa kelihatan oleh Raja Daud. 也不知道她是不是有意的在院子中让别人看到。 Juga tidak tahu apakah wanita itu sengaja supaya kelihatan. 但是经文告诉我们， Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, 大卫只是不经意间的一看， Raja Daud secara tidak sengaja melihatnya. 他就被吸引住了。 Kemudian dia tertarik. 但是呢，当他作为一个上帝的仆人， Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, 他不但没有立刻时候制止自己的这种被试探的心， dia tidak menahan dirinya untuk terseret ke dalam godaan. 以至于他心被诱惑给牵引住了。 Sehingga hatinya terpikat dan tergoda. 迅速，他从眼睛所看到的转化成内心的一个变化。 Dari pandangan di mata kemudian menyebabkan ke dalam hatinya ada perubahan. 于是大卫就开始差他的仆人去打听，那个妇人是谁？ Kemudian dia mengutus hambanya untuk mencari tahu siapa wanita itu. 有旁边的人就告诉他，那个人是赫人的妻乌利亚的妻，赫人乌利亚的妻巴士巴。 Kemudian ada yang melaporkan, memberitahukan ke dia bahwa dia adalah Batseba, istri Uria orang Het. 别的人已经告诉他那是别人的妻子， Orang sudah memberitahu dia bahwa itu adalah istri orang lain. 而且乌利亚是你最忠诚的臣仆。 Dan Uria juga adalah termasuk prajurit yang paling setia kepada Daud. 其实是提醒他，这个女人你不应该对她动心思。 Ini dengan kata lain seharusnya sudah memberitahu kepada Daud bahwa Daud jangan sembarangan terhadap wanita tersebut. 但是我们看到大卫并没有
继续的制止自己的行为， Tetapi ternyata kita melihat bahwa Daud tidak menahan dirinya. 他就差遣仆人把那个女人接来与他同房。 Sebaliknya dia malah mengutus orang untuk menjemput wanita itu datang kepadanya. 所以我们会发现，罪若怀了胎，就结出果子来。 Jadi kita bisa melihat bahwa dosa kalau sudah mengandung akan membuahkan 果子， menghasilkan buah. 这个果子就是88怀孕了。 Dan buah ini yaitu kehamilan Batsheba. 圣经常常给我们来看非常非常的幽默。 Kalau di Alkitab diceritakan kelihatannya begitu humor. 很多人，现代人，很多人想要孩子啊，无论怎么样备孕啊，都不能够得到孩子。 Pada saat ini ada orang yang ingin bisa, pasangan yang ingin bisa hamil, tapi begitu susahnya berusaha sedemikian rupa tetap tidak bisa hamil. 但是大卫和这个女人只有一次啊，女人怀孕了。 Tapi Daud di sini hanya sekali dengan Batsheba, tapi sudah langsung hamil. 所以有的时候我们会发现，基督徒仿佛很倒霉啊。 Oleh sebab itu kita lihat seolah-olah orang Kristen kok sial. 不要做得罪上帝的事情。 Jangan sampai berdosa kepada Tuhan. 哎，我们好像只有一次啊，立刻就被上帝抓住了。 Kita sepertinya kok cuma sekali aja tapi malah sudah ketangkap oleh Tuhan. 所以我们会发现，整个经文向我们呈现的是上帝的幽默。 Jadi di seluruh kisah ini kita melihat bahwa Tuhan itu ada sifat humor. 88怀孕了， Batsheba hamil. 所以当他派人告诉大卫她怀孕以后，我们来看大卫是怎么做的。 Oleh sebab itu selanjutnya mari kita lihat setelah ada orang yang memberitahukan kepada Daud bahwa Batsheba hamil, apa yang Raja Daud lakukan. 中国人说，当你犯了一个错，你就会用无数的错去掩盖它。 Ada pepatah bahasa Mandarin mengatakan bahwa kalau kita sudah melakukan satu kesalahan, maka kita perlu melakukan kesalahan-kesalahan lain untuk menutup satu kesalahan itu. 当你说了一个谎言，你就会用无数的谎言去掩盖你那一个谎言。 Pada saat kita sudah mengatakan satu kebohongan, kita butuh kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi satu kebohongan itu. 所以我们来继续来看大卫是如何掩盖他的恶行的。 Oleh sebab itu mari kita lihat bagaimana Daud menutupi perbuatan dosanya tersebut. 他就立刻从前线把乌利亚召回到皇宫里边， Dia segera memanggil Uria untuk datang ke istananya. 假装关心前面的战争的情况。 Pertama dia pura-pura peduli kepada kondisi perang. 然后让他回家洗洗脚，和他的妻子同房。 Kemudian menyuruh Uria untuk pulang ke rumahnya 这里边有一个意图在的。 dan membersihkan dirinya dan tidur dengan istrinya. Di sini dia punya satu motivasi. 如 tujuan. 果乌利亚回到家和他的妻子同房 Kalau Uria pulang ke rumahnya dan tidur dengan istrinya, 啊，如果他的妻子怀孕了，那就没有人知道是大卫做的。 lalu istrinya itu hamil, maka tidak ada orang yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah perbuatan Daud. 但是乌利亚极其的忠诚， Tetapi Uria itu adalah orang yang sangat jujur. 他就想到说，我的战友在前面打仗，我怎可回家与妻子同房呢？于是他就没有回家。 Dia berkata, rekan-rekan saya di medan perang sedang berperang, gimana mungkin saya pulang ke rumah dan tidur dengan istri saya. Jadi dia tidak kembali ke rumah. 大卫见一计不成，又生一计， Strategi Daud telah gagal, maka dia harus memakai strategi lainnya. 他就设宴把乌利亚喝醉 Dia kemudian membuat Uria ini mabuk. 啊，所以酒能乱性啊。 Pada saat mabuk, diharapkan bahwa Uria bisa pulang ke rumahnya beserta 啊， istrinya. 我们看过很多的电视剧，都是那些男人喝醉酒了啊，就稀里糊涂的和那些女人发生了关系。 Kita sebab juga tahu sering melihat misalnya di film kalau orang laki sudah mabuk terus dia bisa berbuat dengan wanita sembarangan. 所以大卫也想，我把乌利亚灌醉，我让他喝醉回到家，哎，他就可能会和他的妻子同房了。 Oleh sebab itu Daud berpikir saya akan membuat Uria mabuk supaya dia bisa pulang ke rumahnya dan tidur dengan istrinya. 哎，但是
我们看到乌利亚仍然没有回家。 Tapi ternyata Uria tidak pulang ke rumahnya. 大卫这个时候不仅没有收敛，用了第三个计谋。 Cara Daud yang ini pun gagal, maka dia akan memakai cara yang ketiga. 于是他就写信给前线的元帅，并让乌利亚带着这一封信交给了元帅。 Oleh sebab itu Raja Daud kemudian menulis surat kepada panglima perangnya yaitu Yoab dan surat itu dititipkan ke Uria. 11章15节是这么说的。 Di pasal ke-11 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. 大卫写了一封信交在乌利亚自己的手里，信中吩咐元帅约押要派乌利亚前进，到正是极险之处，你们便退后，使他被杀。 Pasal 11 ayat 15 dikatakan, ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. 可怜的乌利亚到死都不愿意相信。 Uria sangat kasihan sekali, dia tidak percaya 自己带出去的不是信， bahwa yang dibawanya, surat titipan yang dibawanya itu sebenarnya bukanlah surat, 是要自己命的催命符啊！ tetapi adalah jimat penghantar nyawanya. 所以大卫用谋杀乌利亚去掩盖自己奸淫的罪。 Jadi Daud di sini sudah berencana untuk membunuh Uria untuk menutupi dosanya. 自认为自己做的没有人知道， Dan dia berpikir dengan begini supaya tidak ada orang lain yang tahu. 甚至当他听到了乌利亚的死亡的消息之后， Setelah mendengarkan kabar bahwa Uria sudah meninggal, 他还道貌岸然地说：“刀剑或杀了这个人，或杀了那个人是没有一定的。”25节。 lalu Daud berkata, setelah ada pesan yang disampaikan kepada Daud bahwa Uria sudah meninggal, Daud berkata kepada suruhan itu, beginilah kau katakan pada Yoab, jangan sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. 所以大卫用了这三个计谋，仿佛让别人不能够发现他的秘密。 Maka Daud sudah menggunakan 3 cara ini untuk menutupi dosanya yang sudah diperbuatnya. 然后大卫继续做什么呢？ Selanjutnya apa yang dilakukan Daud? 继续扮演他完美君王的形象。 Dia terus menjalankan pertunjukannya sebagai raja yang sempurna. 他当作一切都没有发生。 Dia anggap tidak ada apapun yang terjadi. 当乌利亚死后，他把88娶进了皇宫。 Setelah Uria meninggal, dia mengundang Batsheba untuk masuk ke dalam istana. 这个时候最大的讽刺在哪里呢？ Apa hal yang paling ironis di sini? 大卫照样的来到圣殿去敬拜上帝。 Raja Daud tetap saja masuk ke bait Allah untuk memuji Tuhan. 他 menyembah 照 Tuhan. 样像以前一样来到圣殿中去赞美神， Dia masih tetap bisa memuji Tuhan seperti biasanya. 照样的在维护他一副爱民如子的好君王的形象。 Tetap menjalankan aktingnya di hadapan orang banyak sebagai raja yang peduli pada sesamanya. 他戴了一个完美的面具在自己的脸上， Dia memakai topeng raja yang sempurna. 仿佛没有人知道， Seolah-olah tidak ada yang tahu, 但是上帝知道。 tapi Tuhan tahu. 大卫把这个完美的面具戴在脸上，但是上帝不忍心他一直这样戴着面具，带着这种罪恶活在世界上。 Raja Daud memakai topeng seorang raja yang sempurna, tapi Tuhan tidak membiarkan hal itu terus terjadi. Tuhan mengasihi Daud, tidak membiarkan Daud tiap hari harus menanggung 神知 topeng itu. 道大卫背后那一切的污秽和败坏， Tuhan dapat melihat kebobrokan dan keterpurukan Raja Daud di balik topeng itu. 所以他差遣先知拿单来到了皇宫中去找大卫。 Oleh sebab itu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk datang ke Daud di istananya. 拿单很有智慧啊， Nabi Nathan sangatlah berhikmat. 他面对的是当时以色列权力最大的君王大卫。 Pada saat itu dia harus menghadapi
raja terbesar di raja Israel. 他需要用一些的方法去告诉大卫，而不是直接的去指出大卫的罪恶。 Dia harus cari cara gimana menyampaikan hal ini kepada Raja Daud, tidak langsung begitu saja disampaikan. 所以他就讲了一个富户有许多羊群牛群的比喻。 Oleh sebab itu dia menyampaikan dengan satu perumpamaan, yaitu orang kaya yang memiliki banyak ternak. 他用这个比喻提醒大卫， Dia memakai perumpamaan ini untuk memperingatkan Raja Daud. 富户有钱的人有很多的牛群羊群，却舍不得拿来为别人来去使用。 Ada seorang kaya punya banyak ternak, kambing, domba, lembu, tapi dia tidak tega menyembelih satu ekor pun dari miliknya itu untuk disajikan kepada tamu. 反而抢别人家仅有的一个穷人家的仅有的一个羊来去款待客人。 Sebaliknya dia malah mengambil paksa satu ekor anak domba dari orang miskin yang hanya memiliki satu-satunya ekor anak domba itu. 他是提醒大卫， Dia melalui perumpamaan ini, Nabi Nathan memperingatkan Daud. 你有那么多的妻子，有那么多的妾，你还要去抢别人家的一个。 Engkau punya banyak istri, banyak permaisuri, tapi engkau masih juga merebut istri orang lain. 啊，大卫这个时候公义的这种形象就出来了。 Kemudian citra Daud yang adil itu kemudian muncul. 仿佛他的面具再一次戴上了公义的面具。 Seolah-olah topengnya sekarang berubah menjadi topeng keadilan. 他宣告说：“行这事的人该死。” Dia berkata, orang yang berani berbuat seperti itu harus mati. 所以这正是罪恶的面具的可怕之处。 Inilah bahayanya topeng. 我们对别人的罪恶咬牙切齿，对自己的罪恶视而不见。 Kita menggertakkan gigi terhadap dosa orang lain, tapi terhadap dosa kita sendiri kita malah menutup mata. 大卫看着拿单看着大卫，对他说 Nabi Nathan melihat Daud dan berkata,：“ 你就是那人， Engkaulah orang itu. 你就是那一个最可恶的人。” Engkaulah orang yang sangat memuakkan itu. 所以弟兄姊妹， Oleh sebab itu 很 saudara-saudari, 多时候我们背负着罪恶的面具，我们做很多我们所认为没有人知道的那些丑恶的恶事。 kadang kita memakai topeng-topeng untuk menutupi dosa kita. 我们以为没有人知道， Kita kira tidak ada orang yang tahu, 但是神知道， tapi Tuhan tahu. 神会借着审判临到我们的生活。 Tuhan akan memakai keadilannya untuk datang kepada kita. 但是这些审判是为了提醒我们，我们要成为他的儿女。 Tapi keadilannya itu juga untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anaknya. 而不是为了扮演一个完美的形象活在人的面前。 Oleh sebab itu kita jangan untuk memakai topeng berakting di hadapan orang lain. 所以大卫就说：“我有祸了， Oleh sebab itu Daud selanjutnya berkata, celakalah aku. 我有祸了，我得罪了耶和华。” Celakalah aku, saya sudah berdosa kepada Tuhan. 所以我们从这个里面，我们也看到另外一个从圣经里边让我们学习到的一个属灵的真理： Dari sini kita juga bisa belajar satu kebenaran rohani. 罪恶一定要付出代价，以及恩典是上帝白白给我们的礼物。 Bahwa dosa itu akan menuntut harga dari kita. Tetapi anugerah dari Tuhan itu diberikan cuma-cuma kepada kita. 大卫向先知对耶和华表达认罪。 Raja Daud kemudian mengaku dosa kepada Tuhan melalui Nabi Nathan. 我们很多人就认为，主啊，我认罪了，是不是我犯罪的就过去了呢？ Kadang kita berkata, Tuhan saya sudah mengaku dosa, apakah dosa saya sudah lewat? 但是我们从圣经当中看，大卫悔改， Tapi dari Alkitab kita melihat bahwa Daud bertobat. 但是圣经宣告说，刀剑永不离你的家。 Tapi Tuhan juga berkata bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. 刀剑永远不离开大卫的家族。 Pedang selamanya tidak akan
menyingkir dari keluarga Daud. 所以我们从后面的圣经当中可以看到大卫的家族发生的故事。 Jadi kita kemudian bisa melihat kisah keluarga Daud selanjutnya seperti apa. 第一个就是他的长子暗内强奸了自己同父异母的妹妹。 Yang pertama bahwa anaknya yang sulung Amnon sudah memperkosa saudara perempuannya yang satu bapak lain ibu. 他的第二个儿子押沙龙起来杀兄篡位。 Anaknya yang kedua Absalom, itu dia membunuh saudara-saudaranya dan mau merebut tahta Daud. 然后在晚年，大卫也经历了他儿女们的骨肉相残。 Dan pada masa tuanya dia juga melihat bagaimana keturunan-keturunannya itu saling darah dagingnya sendiri saling bertarung satu dengan yang lain. 上帝所爱的，上帝必定管教。 Jadi siapa yang dikasihi Tuhan, dia akan dihajar oleh Tuhan. 第二，他所得来的一个罪恶的代价。 Yang kedua, dia harga-harga yang harus Daud bayar karena dosanya. 在撒母耳记下的12章14节， Di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-14, 撒母耳记下的12章14节说：“你行这事，叫耶和华的仇敌得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。” di situ Nabi Nathan berkata kepada Raja Daud bahwa karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menistakan Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. 当我第一次读到这里的时候，我觉得很诧异， Pada saat saya membaca sampai ayat ini saya sangat terkejut. 为何大卫所犯的罪要降罚在一个无辜的小孩子的身上呢？ Kenapa Daud yang berdosa tapi yang menanggung adalah anaknya? 在这里我们看到了一个最深层次的预表， Di sini kita bisa melihat satu nubuatan yang sangat mendalam. 无辜的生命为有罪的人付上代价。 Nyawa yang tidak berdosa harus menanggung dosa dari orang yang berdosa. 它隐隐指向了那将来为我们钉在十字架上的耶稣基督。 Ini juga menyimbolkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. 他岂不是正是那一位无罪的替有罪的承担代价的恩典的表达吗？ Sebab bukankah dia itu yang tidak berdosa menanggung perbuatan orang yang berdosa. 所以弟兄姊妹， Oleh sebab itu saudara-saudari, 我们全人类每一个人的罪恶，耶稣基督替我们承担了。 dosa kita semua orang berdosa sudah ditanggung oleh satu orang, Tuhan Yesus. 无论是小的，是大的， Tidak peduli yang kecil ataupun yang besar. 是可以被赦免的，仿佛看来是罪大恶极的。 Tidak peduli apakah yang kelihatannya memang mudah dimaafkan atau yang kelihatannya sudah tidak mungkin lagi untuk diampuni. 耶稣基督在十字架上的牺牲，赦免了我们一切的过犯。 Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menebus dosa kita 所 semua. 以，因此所带给我们的是什么呢？ Lalu apa yang dapat kita pelajari? 是悔改，是赦罪。 Apa yang diberikan kepada kita yaitu pengampunan dosa. 因此，我们来看今天的最后一个方面：悔改脱下我们隐藏的面具。 Mari kita lihat poin yang terakhir yaitu pertobatan dan melepaskan topeng. 路加福音第12章2节是这么说的：掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的。 Di dalam Lukas 12 ayat 2 dikatakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. 中国人说：“若想人不知，除非己莫为。” Dalam pepatah Mandarin ada dikatakan, kalau tidak mau orang lain tahu, ya jangan lakukan perbuatan itu. 就是你如果不想让别人知道你的秘密，你不要做。 Kalau tidak mau orang lain tahu rahasiamu, ya jangan lakukan itu. 只要你做了一些的行动，一定就会知道。 Kalau mau melakukan satu perbuatan, pasti harus tahu bahwa ke depan akan ada orang yang mengetahuinya. 所以对于我们人来说， Bagi kita, 我们总想用面具隐藏自己真实的软弱。
Kita sering memakai topeng untuk menyembunyikan kelemahan-kelemahan kita. 用地位、财富，甚至在教会里的热心侍奉来掩饰自己。 Atau kita memakai topeng status sosial ataupun kekayaan ataupun pelayanan, bahkan pelayanan di gereja pun bisa jadi topeng. 我们其实是非常的软弱，但是我们却用教会的热心，却让别人去掩饰我是一个完美的人设。 Kita sebenarnya lemah, tapi kita melakukan pelayanan-pelayanan di gereja supaya orang lain melihat bahwa kita sempurna. 但大卫的故事告诉我们， Tapi kisah Daud mengajarkan pada kita, 脱下面具，勇敢的面对上帝，才是我们唯一的出路。 lepaskan topeng itu dan berdiri di hadapan Tuhan, jujur apa adanya diri kita. 因此，当先知拿单责备大卫的时候， Itulah jalan keluar. Pada saat itu, oleh sebab itu pada saat Nabi Nathan datang kepada Daud, 大卫展现出他生命中最宝贵的一个方面。 di situ kita bisa melihat Daud menunjukkan hal yang paling berharga dari dirinya. 这也是我认为为什么大卫被认为是合神心意的人的一个最主要的原因。 Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa Daud disebut orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. 一个合神心意的人，不是说他不犯罪， Orang yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah orang yang sempurna, tidak pernah melakukan dosa. 一个合神心意的人，不是说他是一个完美的人设， Bukanlah seorang yang sempurna. 而是大卫，他拥有生杀大权的君王，却在神话语的光照下，来到神的面前去认罪悔改。 Daud sekalipun sebagai seorang raja yang besar, tapi dia datang ke hadapan Tuhan dan mengaku dosanya. 因此，我们从诗篇51篇看到了一个悔改的大卫。 Jadi dari Mazmur pasal 51 kita melihat pertobatan Daud. 一个卸下了所有的伪装，在神面前痛哭流涕，在神面前痛悔的大卫。 Daud yang melepaskan topengnya dan sungguh-sungguh menyesal di hadapan Tuhan karena dosa-dosanya. 他面对自己的肮脏，面对自己的污秽， Dia berhadapan dengan kenajisan dirinya, kekotoran dirinya. 他不找借口，也不推卸责任。 Dia tidak mencari-cari alasan dan tidak menyalahkan orang lain. 他承认自己的本相，说我是在罪孽里生的。 Dia mengakui kenyataannya bahwa dia dikandung dari dosa. 我就是一个彻头彻底的罪孽里的罪人。 Saya adalah orang yang sungguh-sungguh berdosa. 第二，他也明白神的心意。 Dan yang kedua, dia juga mengerti kehendak Allah. 他说：“神所喜爱的是内里诚实。 Dia mengatakan bahwa apa yang disukai Tuhan adalah kejujuran. 因此，他向主发出一个最深的呼求：神啊，求你为我造清洁的心，使我里边重新有正直的灵。”51篇10节。 Oleh sebab itu Daud juga berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaruilah hatiku dengan roh yang teguh. 然后对他说：“主啊，你所喜悦的祭就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。” Dan Daud juga berkata yang Tuhan sukai adalah hati yang hancur dan pertobatan yang sungguh-sungguh. 人一切隐而未现的心思意念， Segala pikiran manusia yang mereka sembunyikan, 言行举止， tingkah laku, perbuatan mereka, 都无法逃脱全能上帝的眼光。 tidak akan bisa lepas dari pengetahuan Allah. 从大卫的故事中，我们看到属灵生命的两种的抉择。 Dari kisah Daud ini kita bisa melihat dua pilihan kehidupan. 一种是戴上面具伪装自己， Yang pertama yaitu kehidupan yang memakai topeng dan berpura-pura tidak mengakui diri sendiri. 为了掩盖我们的罪恶，维护我们的面子，害怕被别人批评。 Untuk menutupi perbuatan kita
dan dari orang lain. 它所带来的结果就是面目全非，用更多的罪恶来去掩盖自己。 Tetapi buahnya adalah kehancuran. 而另外一个选择就是我们摘下面具，真实的活在上帝的面前。 Pilihan yang kedua yaitu kita melepaskan topeng dan hidup dengan jujur di hadapan Tuhan. 承认我们的本相， Kita mengakui keadaan kita 渴望圣洁的生命， dan kita mengharapkan akan hidup yang kudus. 常常为自己的言行举止在神面前忧伤痛悔。 Dan kita sering berintrospeksi dan bertobat di hadapan Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Oleh sebab itu saudara-saudari sekalian, 我们自己是怎么样子的呢？ bagaimana dengan kita? 我们在这个世界上，我们到底是戴上面具伪装自己呢，还是我们要摘下面具，真诚无伪的活在上帝的面前呢？ Apakah kita hidup dengan memakai topeng terus dan berpura-pura, atau kita mau melepaskan topeng dan hidup benar di hadapan Tuhan? 我想从大卫的故事中，我们可以得到一个属灵的教训。 Saya kira melalui kisah Raja Daud ini kita bisa mendapatkan satu pelajaran. 无论我们的过去是如何， Tidak peduli masa lalu kita seperti apa. 无论我们过去是成功还是失败， Tidak peduli di masa lalu apakah kita berhasil atau gagal. 只要我们愿意在神的面前摘下我们的面具， Asalkan kita mau melepas topeng kita di hadapan Tuhan 并承认我们的本相， dan mengakui keadaan kita yang sesungguhnya, 我们就一定能够得到那一份从神而来的赦免、医治的恩典。 maka kita pasti akan mendapatkan pengampunan dosa dan anugerah dari Tuhan. 因此，亲爱的弟兄姊妹， Oleh sebab itu saudara-saudari sekalian, 不必再伪装。 jangan berpura-pura lagi. 天父的爱里有极大的安全感，有极大的赦罪之恩。 Kasih dari Allah itu begitu besar dan penuh dengan anugerah. 脱下我们的面具，坦荡的活在神的面前。 Lepaskan topeng kalian dan hidup jujur di hadapan Tuhan. 上帝不需要我们扮演一个完美的基督徒， Allah tidak menuntut kita untuk berperan atau menunjukkan performa sebagai orang Kristen yang sempurna. 他更愿意是接纳我们原本破碎、软弱，但愿意悔改的真实模样。 Dia lebih suka untuk menerima kita dengan kondisi kita apa adanya yang bobrok, dan tapi kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan. 我们愿意真诚无伪的活在他的面前吗？ Apakah kita mau hidup sungguh-sungguh benar apa adanya di hadapan Tuhan? 愿神祝福他的话语。 Kiranya Tuhan memberkati melalui firman-Nya.